Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perkenalan bersama saya Dr. Muhammad Zaim Muhammad Samsuri. Akan bersama anda dalam satu forum yang cukup menarik hari ini, Forum Kanser Payudara Perjuangan Belum Selesai. Hari ini Sabtu 30 Oktober 2021 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1443 Hijrah, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira semua penonton-penonton sudah bersedia untuk sama-sama pada hari ini untuk kita mendengar ulasan daripada pakar-pakar kita, daripada panelis-panelis kita yang cukup hebat untuk berbincang tentang satu topik yang agak penting dan menarik, iaitu Forum Kanser Payudara Perjuangan Belum Selesai. InsyaAllah kita hari ini kita akan berbincang sedikit tentang bagaimana saringan kanser payudara dan cabaran dan harapan. Yang kedua, kita nak bincang tentang gaya hidup, mengurangkan dan cara nak mengurangkan risiko payudara. Dan support group, kita ada panelis kita yang berpengalaman ataupun telah menjadi mangsa kepada kanser payudara ini. Jadi sebenarnya program ni kita tak lupanya penganjur kita sebenarnya ialah penganjur kita daripada Persatuan Bestari USM dengan kerjasama dari USM sendiri, Papisma Kelantan, Pink Ribbon Wellness Foundation dan pelbagai lagi agensi-agensi seperti LPPKN, Badan Kebajikan Keluarga Tentera, dan tak lupakan juga kita punya penaja iaitu HNE Medical Supply Sedia Berhad. Alhamdulillah, saya harap semua penonton jangan kedekut, jom kongsi-kongsi, tekan butang share dan like untuk sama-sama lebih lagi ramai untuk mendapat manfaat daripada program kita pada pagi ini. Dan jangan lupa bagi yang bekerja atau bagi pelajar-pelajar sudah tentu nak ilmu tu nak ilmu, nak sijil juga, kita sediakan mata CPD dan sijil. Pada akhir nanti kita akan sediakan e-certificate, sahabat-sahabat penonton boleh isi dan mendapat sijil tersebut. Dan kita juga ada, jangan lupa pada akhir program ni kita ada quiz. Quiz ni hadiahnya sangat istimewa. Apa hadiahnya kita tunggu, dan pastikan anda menunggu program ini sehingga akhirnya. InsyaAllah tolong share, tolong like dan komen kita punya page ni. Saya tengok hari ni baru kita dalam 2-30 orang baru tengok ni. Kita kena ramai, banyakkan lagi supaya lebih ramai dapat manfaat. Ni satu topik yang cukup menarik dan penting untuk kita, kepada ibu-ibu kita, adik-adik perempuan kita dan sebagainya. Baiklah, kita kenalkan sikit Persatuan Bestari ini ialah satu persatuan yang sangat aktif dalam memberi kesedaran tentang kanser payudara dan menganjurkan banyak program, terutamanya pada bulan Oktober ni selaku bulan kesedaran kanser payudara. Dan bulan ni saya difahamkan sudah 4 program sudah dibuat. Ada sulam, webinar 3 bahasa dan pelbagai lagi. Jadi kita hendaklah mengambil peluang ini untuk sama-sama kita bagi kesedaran kepada lebih ramai masyarakat. Kalau saya bercakap sudah tentunya tak habis, kita nak berkenalan juga dengan panelis-panelis kita yang cukup hebat. Hari ini kita bersama dengan 3 orang panel kita yang cukup hebat. Yang pertamanya yang berbahagia berusaha Profesor Madya Dr. Johara Harun. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sarapan dah ke Doktor? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Prof. Madya Dr. Johara merupakan pakar perunding radiologi dari Hospital University Sains Malaysia, merupakan ketua unit Bestari Hospital USM. Memang orang yang sepatutnya berbincang hal ni. Yang kedua, panel kita ialah Puan Monaliza Ajid. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live dari mana tu Puan? Rumah saja hari ini. Live dari rumah, Alhamdulillah. Dah makan Alhamdulillah. Puan Monaliza ni pegawai detetik Pusat Pengajian Sains Kesihatan USM. Puan ni memang selain daripada ni ada meniaga kedai komputer ke? Tak ada kaitan dengan tak ada kaitan dengan kedai Monaliza. Tak ada kaitan. Tapi tak apa. Jadi tak apa, kita bersama. Ni terima kasih Puan Monaliza sudi bersama kami pada pagi ini. Yang ketiga, jauh nun di sana, Miss Laura Puan. Selamat pagi. Sihat ya dengan baju pink, jaket hitam dan pink ribbon. Miss Laura merupakan ahli jawatankuasa pink ribbon dan juga pernah merupakan pesakit bara payudara yang survive sehingga sekarang. Alhamdulillah nampak sihat,
nampak bertenaga pada hari ini, bersedia untuk berkongsi insya-Allah pada hari ini. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, jangan lupa saya ingin ingatkan kepada semua untuk terus share dan like kita punya siaran kita pada pagi ini supaya lebih ramai untuk mendapat manfaat daripada program kita pada pagi ini. Kalau kita katakan nak bercakap ni, saya ni lama sama kalau bercakap, kalau kita nak pergi kepada panel-panel kita. InsyaAllah kita bersiaran langsung daripada Facebook juga daripada saluran YouTube insyaAllah. Baiklah, kita nak berbincang hari ini. Kita tahu kita satu daripada 19 wanita Malaysia mengidap kanser payudara. Mungkin dia daripada kalangan keluarga kita, kawan rapat kita dan sebagainya. Sepupu saya baru saja meninggal minggu lepas. Seorang pejuang kanser payudara, 10 tahun berjuang dan akhirnya daripada umur 30-an pada umur 40-an dia meninggal dunia baru minggu lepas. Salah seorang pejuang yang cukup hebat, saya kira, meninggalkan 3 orang anak. Baiklah, 43.2% daripada kanser payudara adalah dalam tahap 3 dan tahap 4 bila dia diagnose. Maknanya kita late diagnose. Lambat kita nak tahu dia tu kanser payudara. Dan 52% daripada kanser payudara berlaku pada wanita yang berumur 49 tahun ke bawah. Bermakna adik-adik ataupun kakak-kakak kita adalah berisiko untuk mendapat kanser ni. Jadi kita nak berbincang dengan panel kita lah. Prof dah ready ke ni Prof? Nak tanya soalan sikit lah. InsyaAllah. Boleh Prof terangkan sedikit program kita hari ni nak kenapa ni sebenarnya tiba-tiba bam program ni? Tujuan anjurkan dan apa kepentingan untuk kita nak detect awal masalah kanser? Okey, terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton yang sangat saya kasihi. Okay, apabila kita bercakap tentang trend sesuatu penyakit, kita perlu melihat kepada angka. Angka ini memberi gambaran kepada kita perkembangan sesuatu penyakit dalam jangka masa tertentu. Jadi sebelum saya jawab soalan tu, saya akan utarakan dulu angka-angka ini. Okay, suka saya memetik beberapa fakta dari laporan pendaftaran kanser Malaysia iaitu MNCR tahun 2012 hingga 2016 di mana secara umum kanser dalam kalangan wanita adalah lebih tinggi berbanding lelaki. Iaitu dalam kanser payudara hanya 1% kanser payudara berlaku dalam kalangan lelaki. Dan kanser payudara ini adalah pembunuh nombor 1 wanita. Pembunuh nombor 1 wanita. 3 kanser tertinggi mengikut turutan. Pertama adalah kanser payudara, kedua adalah kolorektal dan ketiga adalah kanser saluran pernafasan iaitu trachea, bronkius dan paru-paru. Namun kalau kita tengok dari segi insiden, kanser payudara adalah yang tertinggi dengan perbezaan yang sangat ketara. Kalau dari segi insiden, kita akan kira berapa banyak kes per 100,000 populasi. Jadi untuk kanser payudara ini dia adalah 34 berbanding dengan kanser yang kedua tertinggi iaitu kolorektal adalah 11.1 per 100,000 populasi. Dan manakala kanser paru-paru pula adalah 6.2 per 100,000 populasi. Jadi ada gap yang sangat tinggi antara kanser yang tertinggi iaitu payudara dan kanser yang kedua tertinggi. Dan perbandingan dari laporan ini juga, data ni menunjukkan bahawa peningkatan kanser payudara over 10 years. Okay, laporan ini dia dilakukan setiap 5 tahun. Jadi kita ada laporan dari tahun 2007 ke 2011 dan laporan dari tahun 2012 ke 2016. Jadi kita bandingkan antara 5 tahun dan didapati bahawa peningkatan kanser payudara pada tahap 3 dan 4 berbanding dengan tahap 1 dan 2. Jadi ini menunjukkan peningkatan kes dalam tahap yang advance iaitu tahap 3 dan 4. Manakala kalau kita tengok data daripada Bestari sendiri menunjukkan bahawa lebih 50% daripada pesakit kita dikesan pada tahap 4. Lebih dari 50% daripada pesakit yang sampai di DHUSM ni dikesan pada tahap 4. Jadi ini sangat-sangat membimbangkan. Jadi apa kepentingan jika kanser ini dikesan di peringkat awal?
kenapa kita encourage pesakit ni datang awal, jangan datang lewat. Ianya sebenarnya berkaitan dengan kemandiri 5 tahun atau 5 year survival. Apa itu 5 year survival untuk kita faham? 5 year survival ni adalah peratus pesakit yang masih hidup apabila kita tengok selepas daripada 5 tahun dia didiagnose. Jadi kita bandingkan, walaupun kanser payudara ni merupakan pembunuh nombor 1, tetapi dia ada positif side. Bahagian yang positif dari kanser ini iaitu kanser payudara termasuk dalam 5 kanser yang mempunyai kemandiri 5 tahun yang ketiga tertinggi, iaitu 66.8% berbanding selepas daripada kanser thyroid dan juga kanser uterus. Jadi maksudnya kita tengok dia punya survival, 5 year survival sangat bagus. Tinggi tu, 66.8 berbanding dengan kanser kolorektal. Kanser kolorektal adalah yang kedua tertinggi, tetapi 5 year survival rate dia adalah 5.8/3. Manakala kanser paru-paru survival 5 tahun adalah 12.5%. Jadi prognosis tu bagus jika dikesan pada peringkat awal. Malangnya saya nak tekankan di sini, kemandiri 5 tahun bagi kanser payudara berkadar songsang dengan tahap kanser. Jadi inilah sebenarnya faktor yang kita nak tekankan di sini, bahawa jika dikesan pada tahap 1, 5 tahun kemandiri adalah 87.5 berbanding dengan jika kanser itu dikesan pada tahap 4 di mana kemandirian 5 tahun hanya 23.3. Jarak yang sangat tinggi, 87 dengan 23.3. Ini bermakna kanser yang dirawat awal mempunyai peluang sembuh yang tinggi berbanding jika kanser tersebut dirawat pada peringkat yang lewat. Okey, seterusnya saya nak sentuh juga perbandingan kanser antara 3 etnik di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Insiden kanser payudara adalah paling tinggi dalam kalangan wanita iaitu 40.7/100,000 populasi berbanding dengan India 38.1/100,000 populasi dan Melayu. So Melayu paling rendah sebenarnya. Paling insidennya adalah 31.5/100,000 populasi, insiden dia. Dan risiko kanser payudara adalah paling tinggi dalam kalangan Cina, iaitu 1 dalam 22 berbanding India 1 dalam 23 dan Melayu adalah 1 dalam 30. Tetapi kemandirian 5 tahun adalah paling rendah dalam kalangan Melayu. Di mana 57.9 berbanding dengan China dan India. Kemandirian 5 tahun dia lebih daripada 7%. Jadi ini sangat-sangat satu data lah yang maksudnya kita kena ambil perhatian. Jadi kita pun tanya, kenapa ini berlaku? Mengapa kebanyakan orang Melayu datang mendapat rawatan pada peringkat lewat? Iaitu tahap 3 dan tahap 4. Sebelum saya jawab juga soalan itu, saya nak bagi sedikit maklumat berkenaan dengan kelewatan. Jadi bila kita kata kelewatan ni, kita tengok 2 aspek, iaitu dari segi aspek pesakit dan juga dari aspek hospital. Aspek pesakit maknanya kelewatan daripada pesakit bermakna pesakit tu memang datang kepada kita, penyakit itu sudah melarat. First time dia datang kat klinik kita memang sudah melarat. Tetapi ada satu lagi faktor iaitu kelewatan hospital. Adakah bagaimana prosedur hospital menyebabkan pesakit itu bila sampai kepada tahap diagnosa sudah mengambil masa yang panjang. Jadi hasil kajian mendapati bahawa antara faktor yang menyumbang kepada kelewatan pesakit adalah satu, kurang pengetahuan. Maksudnya mereka ni tak tahu, oh itu rupanya tanda-tanda kanser. Jadi hari ini adalah, maknanya bulan Oktober ni adalah untuk memberi awareness kepada wanita di luar sana bahawa ini kemungkinan ini adalah tanda-tanda kanser. Yang kedua adalah mereka ini takut kepada akibat selepas disahkan kanser. Dia duduk memikir kan, kalau lah aku diagnose kanser, apa nak jadi, dia terlalu banyak memikir.
takut sakit, takut mati, takut pembedahan dan ini sebenarnya adalah lumrah naluri dari aksi naluri manusia, normal tu . Yang ketiga adalah percaya kepada rawatan alternatif. Yang ini juga menjadi satu masalah bahawa dia lebih percayakan bomoh berbanding dengan rawatan hospital yang telah terbukti secara saintifik dan dia minum air tawar, air jampi, kadang-kadang dia pergi kepada rawatan yang kadang-kadang kita rasa tidak masuk akal. Seterusnya adalah terpengaruh kepada pendapat orang lain ataupun pendapat dia disekat oleh orang lain, terutama ahli keluarga yang terdekat, contoh suami, mak, family yang terdekat. Yang seterusnya adalah denial ataupun nafian. Dia tak boleh terima kenyataan bahawa dia mendapat kanser. Dan akhir sekali adalah sikap tunggu dan lihat. Yang ini tak apalah, tunggulah tengok apa terjadi. Kita tengok flow. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan jadi itu yang menyebabkan satu masa dia baru sampai hidayah untuk dia datang untuk mendapatkan rawatan pada kita. Jadi ini adalah faktor dari segi kelewatan pesakit. Manakala faktor kelewatan hospital pula jadi kita kena tengok tu aspek lah. Dua bahagian. Kita tak boleh nak salahkan pesakit juga. Antaranya kemungkinan adalah lewat mendapat temu janji hospital. Bila dia pergi, kadang-kadang pesakit kan dia tahu ada masalah, dia akan pergi ke mana? Klinik kesihatan atau dia pergi kepada klinik-klinik yang tidak semua klinik dia tahu, dia faham kan apa itu kanser payudara dan kadang-kadang prosedurnya juga menyebabkan kelewatan. Nak dapatkan temu janji kadang-kadang ambil masa beberapa bulan daripada satu klinik ke klinik yang lain sebelum dia di refer kepada klinik yang sepatutnya merawat. Okay. Yang kedua adalah kelewatan membuat diagnosa di beberapa peringkat. Kadang-kadang untuk mendapatkan temu janji pengimejan ambil masa, kadang-kadang kita punya temu janji full dan kita akan tunggu juga report daripada tisu biopsi dan seterusnya. Jadi inilah antara kelewatan-kelewatan dari segi aspek hospital. Dan seterusnya adalah ketiadaan sistem navigasi. Sistem navigasi maknanya yang sistematik. Selepas pada pesakit itu didiagnose, kadang-kadang kita bagi temu janji. Dan pesakit kadang-kadang dia terlupa temu janji. Dan kita pun bila pesakit tidak datang, kita tidak ada satu sistem yang alert kepada kita bahawa pesakit ini telah terlepas. Jadi bila kita tidak alert, kita tidak contact pesakit. Jadi itu yang berlaku. Jadi ini adalah antara faktor-faktor menyebabkan dari segi aspek ke hospital yang kemungkinan akan menyebabkan diagnosa ataupun pengesahan kanser payudara itu mengambil masa. Jadi untuk maklumat penonton semua bagi mengurangkan risiko kelewatan rawatan, sebab itu kita adakan klinik bestari. Jadi uniknya klinik bestari kita adalah anda boleh datang ke klinik tanpa membuat temu janji ataupun jika anda ingin membuat temu janji boleh call dan kita akan bagi tarikh yang terdekat. Jadi kalau katakanlah tak ada masa tiba-tiba teringat kan nak pergi, boleh datang waktu office hour pada di klinik kita untuk bertanya any concern, apa sahaja persoalannya nak tanya, ada masalah ke, boleh terus datang ke klinik kita. Prof, maknanya maknanya klinik bestari ni memang ditebuskan untuk memberi untuk dapat early detection lah, untuk mengelakkan masalah yang telah disebutkan oleh Prof sebentar tadi. Prof, kita nak pergi kepada Miss Laura, boleh Prof? Nak tanya sikit Miss Laura. Saya ada sikit lagi, 2 minit sikit lagi, iaitu saya nak buat kesimpulan lah. Ada simpulan, silakan. Kesimpulannya kita dapati bahawa masih terdapat stigma negatif dalam masyarakat terhadap kanser payudara. Tahap kesedaran kanser payudara masih rendah, terutama dalam kalangan Melayu. Dan kesedaran, saya nak sebut, kesedaran saja tidak cukup. Kita perlu ada inisiatif untuk bertindak dan wanita perlu berani menghadapi kenyataan. Dan saya pergi kepada soalan yang pertama tadi, pada soalan pertama saya jawab yang akhir sekali. Oleh itu jadi sempena penutup bulan kesedaran kanser payudara ini, kita mengajak jadi
tujuan forum ini adalah mengajak para pendengar melihat dengan mata hati, mengambil serius soal kesihatan payudara dan memberi perhatian kepada platform yang kita sediakan untuk mereka, yang membolehkan mereka datang jika ada masalah berkaitan dengan kanser payudara. Jadi kita juga ingin tekankan bahawa pentingnya mengambil langkah serius dalam mengurangkan risiko kanser payudara melalui gaya hidup sihat. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof atas ulasan sebentar tadi. Maknanya kita tahu kenapa klinik Bistari ditubuhkan untuk kita semua. Bukan sahaja perempuan, malahan yang Prof sebut tadi, lelaki pun ada juga yang dijangkit ataupun mendapat kanser payudara. Kita ada dapat soalan tentang daripada Wan Nora Asikin tanya, ada sijil. Saya dah bagi tahu pada awal tadi, kita sediakan sijil dan markah CPD untuk penonton sekalian. Okey, kita pergi kepada Miss Laura. Miss Laura dah bersediakah di sana? Ya, dah. Miss Laura ni kita nak tanya, Miss Laura sebagai seorang yang telah mendapat pengalaman atau telah mempunyai pengalaman menghidap penyakit ni, bolehkah ceritakan sedikit pengalaman bagaimana mula-mula didiagnose tu? Silakan. Okey. Terima kasih saudara Zaim dan terima kasih kepada Bestari kerana menjemput PRWF untuk datang ke forum inilah. So saya sampaikan salam juga dari Puan Sri Manisih, penaung PRWF kita. Jadi saya nak bermula dari masa itu saya berumur 45 tahun. Saya masih bujang sampai sekarang. Masa itu saya sudah berhenti 3 tahun lepas bekerja untuk 20 lebih tahun untuk menjaga ibu saya yang dia dapat penyakit angin asma. Jadi saya berhenti untuk 3 tahun. Selepas 3 tahun itu saya rasa ibu saya pun sudah stable. Jadi saya mula bekerja semula. Masuk saja ke dalam syarikat itu, ada syarikat itu berada dalam kekecohan lah, ada gemelut politik, dan saya ada 14 orang, 14 pekerja berhenti kerja dalam masa 2 bulan. Dan pada masa yang sama ada satu projek di tepi yang dah nak masuk ke mode penalty kerana lambat projek itu. Jadi tekanan itu tersangat-sangat dalam masa yang pendek. So dalam 1 tahun itu saya tidak dapat tidur. Badan sudah balik ke rumah tetapi minda tak dapat tidur, masih fikirkan lagi kerja. Dah lah kerja lewat-lewat sampai ke rumah pukul 10, 11. Tak dapat tidur sampai pukul 3 pagi. Dan dia berterusan untuk agaknya 9 bulan. So, sebelum itu saya tak pernah pun membuat apa-apa pemeriksaan perubatan yang spesifik. Jadi pada satu hari saya ada rasa ketulan di sebelah kiri payudara. Okey, saya rasa ketulan itu agak pelik sebab dia agak keras, lain daripada yang biasa. Tapi saya pun belum lagi pergi jumpa doktor. Saya pergi try itu perubatan tradisional. Sebab ibu saya bawa ibu saya ke itu doktor tradisional Cina. So dia pun cuba acupuncture. So saya cubalah rawatan acupuncture untuk 6 bulan. Doktor itu berkata, jangan risau, lambat laun dia saiz ketulan ini akan kecut, akan hilang. Tetapi selepas 6 bulan rasa-rasa tak ada kurang saiznya. Jadi saya pun pergilah berjumpa seorang pakar di hospital private di Kuala Lumpur. So pendeknya pada Oktober 2007 itu testnya pun sudah confirm yang ketulan itu adalah kanser. So saya pun bersedia untuk membuat pembedahan. Terlalu cepat sangat. Saya tidak pergi jumpa doktor yang lain untuk mendapatkan pendapat kedua sebab pakar ini saya berasa tenang dengan dia. Dia sudah confident lah dengan terang prognosis dan lepas jadi confirm dia
kebetulan itu adalah kanser. So Hmm. size-nya berukuran 1,1 cm dan tumor itu adalah DCIS, iaitu ductal carcinoma in situ, dan tahapnya 2A. Saya tidak perlu menjalani kemoterapi tetapi menjalani sesi radioterapi sebanyak 25 kali. Dan rawatan susulannya saya berjumpa doktor setiap 6 bulan dan diberi ubat tamoxifen kerana tumor itu adalah ER/PR positif. Okay. Puncanya adalah hormon ER yang kelebihan. Okay. Tapi saya nak kongsikan sikit tentang perihal apa yang terjalan di minda saya semasa itu. Dalam 1 tahun selepas rawatan itu, saya berada dalam apa orang cakap mod penafian. Kalau ada orang cakapkan perkataan kanser itu, dia macam gemuruh di telinga saya. Saya tak mau dengar, saya tak mau baca apa-apa perihal kanser. So dalam 1 tahun saya dalam mod penafian. Tetapi lambat laun saya mula membaca, saya berjumpa doktor, dan yang paling penting saya menceburi dalam aktiviti Pink Ribbon Wellness Foundation. Dan lambat launlah saya mula accept hakikat ini. Okay. So inilah pengalaman saya. Saya sudah menjadi pejuang selama untuk sampai tahun ini 14 tahun. Saya amat bersyukur ada yang maha besar. Saya anggapkan ini sebagai Tuhan memberikan saya satu muka surat yang baru untuk peluang kedua. I call it second lease of life. Jadi untuk peluang kedua hidup ini saya bertekad untuk membantu hidup lebih sihat, untuk menolong orang lain yang belum mengetahui kepentingan pengesanan awal. Sebab saya ada meneruskan ini, denial lah, tunggu sampai 6 bulan sebelum nak jumpa pakar yang sebenarnya. Tengok satu pengalaman yang cukup menarik daripada Miss Laura. Daripada mula-mula, kita tengok ni adalah perkara yang biasa berlaku. Kita ada fasa denial state dan kita akan cuba rawatan yang kita kata rawatan tradisional dahulu. Barulah kita seek another help selepas daripada 6 bulan. Satu tempoh yang kalau kita kata satu nasib yang cukup baik untuk Miss Laura, makna mendapat peluang untuk hari ini dalam keadaan sihat dan boleh bersama kita, dan hari ini memberi kesedaran kepada kita pula supaya sama-sama dapat early detection. Baiklah, kita bergerak pada permohonan macam tak sabar-sabar nak kongsi dengan kita apa dia nak kongsi sebenarnya hari ini. Okey, permohonan Liza mempunyai ramai klien yang telah didiagnose sebagai pesakit breast cancer, dan sebelum tu mana bukan setakat pesakit breast cancer, dan banyak lagi pesakit-pesakit yang lain. Mungkin ada pengalaman, nasihat-nasihat, dan kita nak tanya apa sebenarnya saranan dan gaya hidup yang boleh dilakukan bagi mengurangkan risiko penyakit ni. Silakan. Terima kasih banyak Dr. Zaim selaku moderator kita pada hari ini. Sangat energetik ya moderator kita hari ini. Okey, berbalik kepada soalan Dr. Zaim tadi. Sebenarnya kita tak boleh letak satu faktor sebagai punca kepada penyakit lah. Apa-apa sahaja penyakit. Dia multifaktorial, banyak. Cumanya ada faktor yang boleh diubah dan juga ada faktor yang kita tak boleh nak ubah. Contoh faktor tak boleh ubah, contoh dia umur, kita punya gender dan juga faktor keturunan. Tapi yang tu mungkin memainkan peranan yang sedikit sahaja. Yang sangat memainkan peranan penting adalah faktor yang boleh ubah, iaitu amalan gaya hidup yang sihat. Jadi dalam part amalan gaya hidup sihat ni saya pecahkan kepada beberapa. Yang pertama, tidak merokok. Nowadays memang ramai merokok, even perempuan sendiri pun memang merokok. Ada juga Okey, tidak meminum alkohol, menyusukan bayi bagi ibu yang bersalin, aktif secara fizikal. Dan juga yang paling penting saya nak ceritakan hari ini adalah mengenai amalan gaya pemakanan yang sihat. So apa itu amalan pemakanan sihat? Pemakanan sihat menjamin kita punya efek untuk jangka masa panjang. Kita akan mungkin boleh mengurangkan risiko terhadap sebarang bentuk penyakit.
okey, apa itu makanan sihat kan? Mesti nak tanya, okey makanan sihat. Kalau jumpa dietitian, makanan sihat, makanan sihat. Tapi apa itu makanan sihat kan? Makanan sihat kalau mudah kita kata okey, pelbagai. Kalau nampak macam food pyramid, tapi food pyramid tak semua orang boleh adaptasi untuk makan harian. Mudah dia saya akan cerita lepas ni, pinggan sihat. Jadi memang kita makan dalam pinggan kebanyakannya. Jadi pinggan tu macam mana agihan dia supaya ia lebih sihat. Jadi okey, makanan sihat tadi mestilah pelbagai dan seimbang. Lepas tu pelbagai dan seimbang ni sebab dia akan membekalkan pelbagai nutrien yang diperlukan oleh tubuh. Ya, so kita tak akan ada tendensi untuk inadequate any nutrients and mineral lah. Boleh membantu dari segi membekalkan antioksidan yang baik, yang dapat melawan radikal bebas, secara tak langsung memang boleh membantu untuk mengurangkan risiko penyakit kanser. Lepas tu kalau ikut makanan sihat ni, ia terdiri daripada semua kumpulan makanan. Termasuklah karbohidrat, protein, fiber, ada fat and sugar yang sedikit. Lepas tu kurang makanan yang terproses. Kita mestilah banyakkan makanan yang segar atau makanan dalam bentuk yang complete meal, bukan dalam bentuk makanan yang diproses atau bentuk suplemen lah. Maksudnya mestilah mengandungi kurang lemak dan juga gula. Nah, lepas tu kalau kita tengok pada paparan skrin yang disediakan ada contoh pinggan sihat. Jadi ni yang saya kata tadi, kalau ikut food pyramid mungkin ramai yang susah nak convert kepada harian punya makan. So kalau kita buat dalam bentuk pinggan. So dalam pinggan sihat Malaysia ni mudah. Kita tengok dalam satu pinggan bahagikan kepada 4 bahagian. Satu bahagian consist of karbohidrat, tak semestinya nasi, roti, bihun, mi, even roti canai, semua tu sebenarnya boleh. Yang penting diambil dalam kuantiti yang terkawal lah. Jadi pinggan sihat, suku daripada pinggan sihat adalah karbohidrat, suku daripadanya adalah protein, and then half adalah separuh daripadanya mestilah daripada sayur dan buah. Jadi kalau kita makan macam ni untuk 3 waktu makan utama sehari, breakfast, makan pagi, breakfast, lunch dan dinner, suppose ia boleh membekalkan tenaga yang mencukupi dan juga boleh bagi kita khasiat mineral dan vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Cumanya ginilah, ada orang kata saya memang makan macam ni tapi berpinggan-pinggan pada setiap kali waktu makan. Tu juga salah. Ya? Sebenarnya hanya satu pinggan, one plate only. Satu pinggan je dah. Bukannya 2 pinggan, suku-suku separuh tapi 2 pinggan, 3 pinggan. Salah lah. Kalau saya kata boleh makan 2 hingga 3 sendok, sikitnya cik mana cukup dietitian makan sikit tu. Kita kena belajar lah sebab untuk kesihatan. Once kita practice, InsyaAllah semakin hari semakin boleh terima, and then kita tak akan ada masalah lebih berat badan. Sebab semua tahu kalau lebih berat badan risiko kepada penyakit kanser payudara lagi meningkat. Nak habiskan makanan anak puan. Ya betul doktor. Jadi kalau ikut saran saya mestilah mengikut cara yang sihat, ikut cara amalan diet yang sihat, and then pastikan kita elakkan pengambilan bahan macam terlalu concern, ramai yang terlalu concern mengenai kena tambah ni, kena tambah tu untuk lebih sihat. Sebenarnya tak perlu. Kalau kita makan secara komplit, secara natural saja, mungkin tidak perlu sebarang bentuk tambahan pemakanan. Untuk pengambilan sebarang penambahan ni kita perlu dapatkan nasihat daripada doktor ataupun pegawai pemakanan lah. Gitu. Okey Dr. Zaim, boleh? Okey, rasa macam bersemangat nak makan dengan sihat hari ni. Saya tambah sikit doktor. Saya tambah sikit mengenai kelebihan sayur-sayuran dan buah-buahan doktor. Sebenarnya sayur-sayuran dan buah-buahan ni dia mampu membekalkan kita dengan antioksidan. Ya, antioksidan ramai sekarang kalau baca-baca suka you ambil lah benda ni bagus untuk elak penyakit. Benda ni bagus. Tapi sebenarnya kita boleh ambil secara natural. Buah-buahan, sayur-sayuran, even tropik, buah-buahan tempatan sangat kaya dengan antioksidan. Sebab antioksidan ni sebenarnya dia bukanlah satu, kalau tak ambil tak ada berbahaya. Tapi kalau ambil benefit dia sangat baik.
Jadi kalau kata kan buah-buah tempatan kita betik, belimbing, even buah salok pun, buah salok kan dia adalah kaya dengan antioksidan. Sangat Mahal buah-buah sekarang ni. kita ambil tempatan biasanya taklah mahal sangat lah. Banyak alasan pula Okey lah, tu Dr. Zaid. Saya rasa macam saya pun nak tambah soalan. Kalau macam ni asyik nasi je jadi pinggan yang suku-suku separuh. Kalau pizza sebelah ke apa sebelah boleh tukar ke tak? Kalau duduk tempat lain. Dia sebab tu saya kata tadi dia tak semestinya nasi. Dia karbohidrat. Pizza kalau kita tengok base dia tepung lah. So tepung is carbohydrate. Betul. Boleh sebenarnya. Cumanya kita kena cari idea macam mana nak bagi dia lagi less in fat, macam mana kita nak increase fiber in pizza dalam pizza tu. Sebab kalau yang kita beli sekarang kan yang iklan ditambah dengan pelbagai jenis benda yang high fat lah, high garam. So kita kena pilih lah yang lagi rendah macam mana. Macam contoh dia kalau makan roti canai dengan kuah kari, kuah santan yang ada santan. Instead of macam tu baik kita ambil yang dal sebab dal protein actually. Macam dia punya saturated fat lemak tepu lagi rendah. Jadi sebenarnya tak ada masalah. We still can enjoy variety of food sebenarnya. Makanan tu boleh daripada pelbagai tapi kena cari idea. Macam mana nak increase fiber dalam makanan kita. Macam mana kita nak reduce fat intake. Katalah set makanan tu bersama dengan eye gas. So eye gas kita tolak tepi. Kita ambil pizza and then eye kosong. Macam itulah. Nak tanyalah Pepsi tu okey ke Pepsi Zero tu? Pepsi Zero actually dia memang sugar dia less. Memang tak adalah dia kata kosong kalori sebenarnya. Nak kata bagus tu bagus bagi menggantikan orang yang suka minum eye gas. Betul. Tapi sebenarnya untuk jadikan kalau saja-saja kita nak ambil itu bukanlah digalakkan ambil selalu. Bukan. Sebab dia mesti ada kafein. Macam tu lah. Tak apa. Terima kasih Puan Mona. Satu pembentangan yang cukup menarik tentang makanan. Kita ni kalau makanan untuk nak start esok. Biasa esok bukan hari ni. Jadi kita cuba untuk hari ni. Biasa last day je lah hari ni. Last day. Esok last day balik. Okey, kembali. Kita dah bercakap tentang macam mana pengalaman, macam mana melalui. Jadi saya nak kembali pada Prof lah. Prof, pengalaman Prof dalam menguruskan pesakit. Saya rasa Prof ni macam-macam pesakit. Dah pakar perunding ni, atas pada doktor pakar lagi, mesti banyak pesakit yang telah dilihat. Jadi nak tengok apakah masalah kesihatan payudara yang kerap diadukan oleh pesakit dan bagaimana cara doktor mengesahkan bahawa ia adalah kanser. Pegang-pegang macam tu je ke macam Tok Bomoh tahu sampai tu terus awak ni kanser. Macam mana? Silakan Prof. Okey, terima kasih Dr. Zaim atas soalan tu. Sebelum tu saya sentuh sikitlah berkenaan dengan makanan tadi kan. Jadi kalau saya lah, amalan saya adalah setiap pagi saya pastikan apa yang masuk di perut itu adalah sesuatu yang padat dari segi nutrisi. Jadi untuk memudahkan untuk mendapatkan semua khasiat tadi saya blend. Saya macam blend buah-buahan dan sayur-sayuran dalam satu ni and then saya minum dalam bentuk jus lah. Dan itu adalah amalan saya. Saya akan make sure sebelum saya masuk anything. Itu adalah yang pertama. Okey, berkenaan dengan soalan berkenaan dengan apakah permasalahan yang selalu diadukan oleh pesakit Okay, sebelum tu kita tengok apakah gejala kanser penyakit payudara yang kita perlu ambil perhatian. Itu antaranya gejalanya adalah seperti benjolan, benjolan atau ketulan, orang kata boleh jamar-jamar rasa macam keras something pada payudara. Boleh juga datang dengan sakit pada payudara yang berpanjangan. Maksudnya dia rasa tak selesa tu bukan satu masa tertentu tetapi memang continuously kata tadi. Sebab kadang-kadang pesakit ni dia confuse. Memang kalau bila kita hampir datang kotor, datang haid tu akan rasa tidak selesa, uncomfortable dan so on. Tetapi ini adalah sakit pada payudara yang berpanjangan walaupun selepas menses. Kesuruhnya adalah bengkak payudara. Bila kita tengok, kita perhatikan sebelah payudara tu besar sedikit daripada yang sebelah yang lain. Dan ini adalah sesuatu yang datang recently lah. Kalau memang sejak azali memang macam itu bukanlah. Bukan. Ini dipanggil kalau ada perubahan. Suddenly sebelah tu menjadi besar sedikit berbanding dengan sebelah lain. Dan kemungkinan bengkak ini tak ada kaitan dengan penyusuan lah.
Kalau menyusu memang biasalah kan, bengkak sebelah Mhm. and so on. Perubahan pada puting susu perubahan pada puting susu kadang-kadang orang kurang ambil perhatian. Contohnya ada keluar cecair secara spontan, bukan maksud kita picit tapi keluar secara spontan, sama ada cecair itu jernih, keruh ataupun kadang-kadang keluar darah. Kedudukan puting yang berubah ataupun kadang-kadang puting ada kudis yang berpanjangan, itu juga kita perlu ambil perhatian. Perubahan pada kulit payudara seperti macam contoh kemerahan ataupun kadang-kadang kita ada satu kudis yang tak sembuh ataupun kulit pada payudara tu dia macam berlesung pipit atau macam kulit oren kulit mengeras, dan juga ada kalanya perubahan kulit pada payudara. Ini ada antara gejala-gejala atau tanda-tanda yang kita perlu beri perhatian. Jadi dari segi aduan yang kerap diterima of course adalah benjolan. Kebanyakannya datang dengan benjolan. Namun ada juga yang datang dengan tanda-tanda yang saya sebut tadi. Yang saya nak pertekankan sini, ada juga pesakit yang datang dengan gejala yang lebih parah. Kita rasa macam tak munasabah kan, tetapi hakikatnya begini. Iaitu dia datang dengan bila kanser itu dah mula jadi berkudis, dah bernanah, berdarah dan ada juga yang dah berulat. Astagfirullahalazim. Ini memang saya rasa memang tidak sepatutnya berlaku lah. Jadi apakah saranan kita supaya dapat mengesan kanser tersebut sebelum terjadinya perubahan-perubahan fizikal yang saya sebut tadi? Jadi kita boleh buat dua. Satu adalah kita menjalani pemeriksaan sendiri payudara setiap bulan. Jamuh sendiri, tengok sendiri, perhatikan sendiri. Setiap bulan ambil satu tarikh Kalau mereka yang masih ada menses, ambil tarikh selepas daripada datang kotor. Maksudnya jangan ambil beberapa hari sebelum datang kotor. Dia akan payudara tu akan bengkak dan sebagainya dan sakit dan mungkin kita rasa berketul-ketul dalam tu. Jadi ambil selepas daripada hari kita datang kotor. Jadi kita boleh mulakan pemeriksaan sendiri payudara ini daripada bermula umur 25 tahun. Awal lagi, sebab tadi Puan Laura sebut kan, kanser payudara tak semestinya muda kan. Kita sekarang banyak juga kanser payudara dalam kurungan umur 30-an. Jadi kita mulakan daripada awal lagi. And then yang kedua adalah menjalani saringan mamografi. Ini adalah satu amalan yang tidak lagi boleh diterima oleh ramai wanita. Saringan payudara mamografi ini bermakna bagi mereka yang dia tak ada tanda, tak ada ketulan, tak ada masalah, tetapi dia volunteer untuk datang untuk buat pemeriksaan mamografi. Mamografi ni adalah X-ray payudara di mana ia adalah kaedah piawai bagi mengesan kanser payudara. Bila kita boleh mulakan kanser pemeriksaan mamografi saringan jadi kita boleh mulakan seawal umur 40 tahun. Jika seseorang itu ada sejarah kanser dalam kalangan keluarga, kita galakkan dia untuk datang awal. Bermaksudnya kalau katakan dia ada ahli keluarga yang didiagnos kanser pada umur 40, kita galakkan dia buat saringan mamografi 10 tahun lebih awal daripada umur ahli keluarga itu mendapat kanser. Jadi kalau katakan dia ada kakak atau mak kanser pada umur 45, dia boleh mulakan pemeriksaan payudara pada umur 35 datang awal. Dan kalau dia ada sejarah kanser dalam kalangan keluarga, kita galakkan dia buat setiap tahun mamografi. Tetapi kalau dia tidak ada sejarah kanser dalam keluarga, boleh buat selang setahun. Jadi bagaimana doktor ni selepas buat macam mana kita nak sahkan sama ada itu adalah kanser atau tidak? Kita mulakan dengan doktor buat pemeriksaan klinikal. Nanti doktor akan jamallah sama ada ketulan atau tidak, dan seterusnya kita akan buat pengimejan payudara. Jadi pengimejan payudara ini adalah sangat-sangat penting. Dan kita suka dimaklumkan bahawa kaedah pengimejan sekarang lebih canggih dan berbanding dengan dulu di mana ianya lebih jitu
dan mampu mengesan kanser bersaiz kecil. Ini adalah berita baiklah untuk para wanita. Jadi apa yang kita lihat di dalam image tu nanti. Okey, sekejap ya. Tiba-tiba batuk. Silakan. Belum sarapan agaknya. Bagi air sejuk sikit. Air sejuk. Ni air jus saya. Jadi daripada image mamografi tadi, kita akan buat satu pengkelasan berdasarkan daripada ciri-ciri yang kita lihat di dalam image tu tadi. Jadi pengkelasan ni kalau bagi mereka yang pernah membuat image payudara, doktor akan cakap sebagai birats. Birats senang. Kalau tanya dengan doktor birats berapa? Jadi birats ini adalah kita panggil cara pengkelasan menunjukkan sama ada probability kebarangkalian sesuatu ketulan ni kita lihat dalam payudara itu kanser atau tidak. Kalau birat 1 dengan 2, kebarangkalian bahawa ketulan itu kanser adalah 0%. Jadi kalau kata doktor kata, oh awak ni tak ada, jangan risaulah birat 1, birat 2 saja. Jadi kebarangkalian untuk kanser adalah 0. Kalau birat 3, kebarangkalian kanser adalah kurang daripada 2%. Kurang daripada 2%. Dan kalau birat 4, kebarangkalian kanser dia agak tinggi, agak besar lah. Antara 2 hingga 95%. Dan jika birat 5, kebarangkalian kanser adalah sangat-sangat tinggi iaitu lebih daripada 95%. Jadi senang begitu. Jadi kalau katakan doktor kata, oh saya jumpa ketulan birat 3. Jadi biasanya birat 3 ni doktor akan bagi susulan. Selama 6 bulan, 6 bulan datang balik kita tengok sama ada perubahan atau tidak. Jika ada perubahan dan masa itu mungkin kita akan buat suggestion supaya diambil tisu. Bagi ketulan yang birat 4 dan 5 ini maka wajiblah, maksud kita memang sarankan pesakit membuat biopsi untuk mengambil sampel tisu. Dan seterusnya sampel ini kita akan lihat di bawah mikroskop dan doktor patologi akan mengesahkan sama ada sel-sel kanser ataupun tidak. Jadi begitulah sedikit bagaimana kanser payudara disahkan. Harap maklumat ini dapat memberi pencerahan kepada para penonton dan para pendengar kita. Allahuakbar. Terima kasih Prof atas penerangan yang cukup jelas. Dan inilah apa yang berlaku, yang kita sedar bahawa ada kebanyakannya yang late, dah berulat, dah bengkak dan sebagainya. Pada awal mungkin rasa tidak penting lagi, tapi bila dah akhir-akhir tu rasa dah tak boleh buat apa. Biasanya semua dah berumur dah habis beratus-ratus, baru di hospital. Di hospital tu kita kata tak boleh nak buat apa dah. Dekat hospital pun tak buat apa kot dah. Sebab dia pergi tu dah akhir dah. Kita nak buat apa pun dah tak boleh nak hilang dah. Sebab dia dah di late stage dah. Stage 4 dan sebagainya. Baiklah, sekiranya penonton semua ada soalan-soalan yang ingin dikemukakan, lupa nak bagi tahu, sila tulis saja di ruangan komen live chat untuk kita ajukan kepada panelis-panelis kita cukup berpengalaman ini. Baiklah, kita dah bertanya tentang Prof tentang orang yang telah didiagnosis. Kita nak kembali kepada Miss Laura. Miss Laura ada bersama saya ke sini. Ada Terpegun. Miss Laura menjadi seorang pesakit. Kalau tadi bercerita tentang menjadi pengalaman seorang pesakit, kini bertukar kepada pejuang kesedaran lah kita katakan. Bagaimana Miss Laura boleh cadangkan kepada kita untuk membantu masyarakat dalam memberi kesedaran awal supaya lebih banyak nyawa yang kita dapat selamatkan, lebih panjang umurnya insya-Allah, lebih lama bersama anak-anak kecil, seorang ibu nak bersama dengan anak jadi besar dan sebagainya. Bagaimana cadangan? Silakan. Okey. Terima kasih Dr. Zain sekali lagi. Sebelum itu saya nak ucapkan syabas kepada Bestari
kerana nampaknya program-program yang berstruktur dari Bestari telah pun sudah sempurna dalam aktiviti-aktiviti untuk menyebarkan kesedaran awal lah. Jadi saya mungkin tak nak bertindih lah. Saya nak galakkan rakan-rakan seperjuangan seperti saya iaitu survivor untuk mereka berkongsi pengalaman. Kerana ini akan memberikan lebih kesan yang lebih mendalam ya apabila kamu menceritakan pengalaman kamu sebagai seorang pesakit kepada menjadi seorang pejuang. Ini akan mendapatkan atau ada menjadikan impak yang lebih dalam untuk mereka-mereka yang mendengar. Saya sarankan supaya kamu menjadi sukarelawan ya, volunteer kalau boleh ceburi program-program Bestari yang diadakan, cuba beranikan diri untuk ceritakan pengalaman atau journey survivorship supaya mereka yang mendengar itu akan ada impak yang mendalam. Dia boleh dengar ceramah-ceramah umum tetapi masih dalam itu another world ya. Tapi kalau dia dengar dari kawan karib sendiri, macam saya selalu sarankan anak-anak saudara saya yang wanita supaya sudah cecah umur 35 tahun kena pergi buat mamografi sebab ada seorang yang ibunya pun ada juga mengalami kanser payudara. So yang belum berumur 35 kena buat breast self examination seperti yang ditunjukkan oleh Prof Johara tadilah. So saya nak galakkan sebab ini ada dua impaknya kepada pejuang. Sebagai seorang pejuang, bila kamu menceritakan pengalaman, ini akan juga memberi impak positif kepada sendiri. Kenapa? Kamu boleh melapangkan minda dan bila kamu bercerita, ini adalah satu tindakan yang positif. Langkah pertama untuk ke proses pemulihan. Daripada minda yang selalu fikirkan, oh saya pesakit, saya victim kanser payudara. So kena ada anjakan minda untuk menjadi pejuang atau survivor atau fighter. So ini langkah pertama, beranikan diri. Sebab kanser payudara itu bukanlah puncanya bukanlah kamu ada berbuat dosa atau ada sesuatu yang memalukan, bukan macam itu. So galakkan semua rakan-rakan seperjuang untuk menceritakan, berkongsi satu dengan one to one pun jadi. Kalau you boleh capai kepada seorang wanita, kawan kamu atau anak sanak saudara kamu, kamu bakal menyelamatkan mereka. Kalau dia antara mereka yang ada ragu-ragu ya, bila galakkan mereka untuk pergi membuat rawatan awal. Okay. So jadi ini sangat penting. Dari keseganan mungkin boleh menyebabkan mereka tidak pergi untuk membuat saringan awal. Jadi fikirkan dari fakta itu, kita kena galakkan, saya galakkanlah semua untuk menceburi aktiviti-aktiviti Bestari kalau boleh. Jadi kaunselor di sana, tapi mesti mendapat latihan yang betul lah sebelum itu. Okay, itu saranan saya. Dari segi program-program saya dapat, Bestari pun sudah cukup bagus. Satu pengalaman yang cukup menarik. Kalau istilah yang biasa kita guna, erti hidup pada memberi. Kita duk fikir apa yang berlaku pada kita ni, kita cuba memberi, insya-Allah hidup kita lebih bermakna. Walaupun tidak lama kita hidup, tapi kita dalam proses memberi, insya-Allah kita dapat menghidupkan orang lain lebih lama. Wa man ahyaha fa ka'annama ahyana sajami'a. Kata dalam Quran, siapa yang menghidupkan satu orang, seolah-olah menghidupkan semua orang. Baiklah, kita nak kembali kepada pakar pemakanan, pakar dietitian kita, Puan Mona. Tadi kita cakap macam mana nak mencegah. Okey, kita nak tengok proses, Puan Mona juga terlibat dengan proses memberi rawatan lah kepada pesakit. Sama ada dari pergi awal ataupun yang dah late, macam dah berulat tadi. Apakah perbezaan yang dapat dilihat
antara yang early detection dengan yang late detection? Silakan. Okey, terima kasih banyak Dr. Zaim. Soalan yang sangat baik ya untuk panduan kepada para penonton kita di luar sana. Sepanjang pengalaman saya bertugas sebagai pegawai pemakanan lah sejak tahun 2007, memang pernah bertugas di ward onkologi, dan selain daripada itu kita bertugas juga dekat klinik pesakit luar dan juga ward surgery. So banyak ramai pesakit kanser. Yang saya boleh katakan almost tidak ada referral ataupun sedikit sangat referral bagi kes yang early detection yang kata stage 1 and stage 2. Sebab stage 1 and stage 2 biasanya tak ada masalah sangat dari segi pemakanan. Tapi kalau stage 3, stage 4 lebih ramai lah. Jadi once case referred to dietitian, bila dietitian tengok case, apa yang kita buat biasanya assessment lah. So assessment dari segi berat badan pesakit, nilai darah mereka, keadaan klinikal pesakit, pemakanan, makna diet recall, kita buat makanan, sejarah makanan mereka. Jadi dari situ kita boleh tengok mereka biasanya kalau yang early detection ni memang almost no issue, tak ada masalah sangat. Even dia orang pun mereka jatuh pada nutritional risk yang sangat mild, rendah sahaja. Jadi biasanya just continue with education pasal healthy eating macam tu sahajalah untuk make sure tidak ada berlaku weight loss sepanjang rawatan. Berbeza dengan pesakit yang late detection ni, mereka datang ke hospital dengan ada beberapa isu dah. Mana berlaku penurunan berat badan yang sangat banyak, memang significant weight loss lah. Lepas tu even blood result juga, result darah kita boleh tengok HB low, sepanjang rawatan albumin drop dengan cepat, berbeza sangat dengan early detection kan. Jadi yang paling utama kita tengok dari segi diet tu memang mereka mengalami masalah loss of appetite yang ketara lah. Senang kenyang, tak boleh makan, susah nak makan, dysphagia, muntah, nausea memang banyak. Jadi pening, luga lah, kalau kata luga lawyer. Jadi tak boleh makan sikit pun keluar, makan sikit keluar. Jadi itulah beza dia, sebab tu kena awal sangat tu. Jadi kalau dietitian, kita akan sarankan kepada pesakit apa yang perlu buat supaya at least energi tu boleh dapat lah, boleh masuk. Dan banyak juga yang kita jumpa sebab mereka sebenarnya tahu awal, bukan tahu penyakit, maknanya simptom tu ada awal, ada ketulan. Tapi macam Dr. Ju cakap tadi, takut sebenarnya, takut untuk fasa denial lah, macam bukan kot, okey kot. Jadi seek for another treatment. Yang treatment, yang bukan treatment melalui baca-baca ni, kena elakkan makanan ni, kena elakkan makanan tu. Jadi kalau kata banyak yang dielak menyebabkan banyak yang tak makan yang makanan berkhasiat. Jadi tendensi weight loss lah, penurunan berat badan, blood result shown memang jadi tak haywire, electrolyte imbalance. Jadi datang ke hospital tu sukar sikit lah untuk di mengambil masa yang panjang untuk tempoh recovery. Even hospital stay pun duduk dalam ward lagi panjang. Kalau kata yang stage 1, stage 2 untuk operation, masuk 2-3 hari boleh discharge and then follow up in daycare sahaja. Maknanya balik rawatan hanya di pesakit luar, tidak perlu admit lah. Kalau kata yang late stage ni memang tinggal dalam ward dan jangka masa tinggal dalam ward lebih panjang. Itu dari segi pengalaman kita sebagai dietitian manage case lah. Jadi lebih panjang lah, maknanya cost efektif dia lagi inilah, maknanya kata dari segi cost lagi tinggi, dari segi motivational patient pun lagi rendah lah. Berbeza dengan yang lagi awal tadi. Okey, terima kasih Puan. Kita ada beberapa soalan daripada penonton kita. Soalan, saya teruskan kepada soalan yang terus pada Puan Mona Liza lah, sebab sambil dia tengah bercakap tu lah. Soalan daripada Puan Dalila Zainuddin. Adakah makanan gula boleh induce cancer? Dia kata soalan dia kata ada orang kata gula perang lebih baik compare gula putih. Boleh kejelaskan? Silakan. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih pada Puan Dalila yang menanyakan soalan. Dia gini, kita balik kepada struktur gula lah. Kalau kata gula putih ni sebenarnya glukosa
refined sugar, gula yang ditapis. Dari gula ringkas lah, mudah-mudah kata gula ringkas. Gula ringkas ni dia ada kalori tapi tiada nutrients. Dari segi kesihatan, ia bukanlah satu keperluan. Bagus bagi orang yang tak ambil. Tapi kalau kata dari segi yang kita hari-hari guna, gula putih sebenarnya menyumbang kepada kalori yang tiada nutrisi. Jadi kalori ni kalau ambil secara banyak, gula secara banyak akan menyebabkan boleh naik berat badan. Naik berat badan menjadi obesity atau overweight. Overweight risiko kepada kejadian kanser lagi tinggi. Itu dari segi ringkas yang kita boleh faham. Tapi yang lain dari segi aspek kesihatan, gula putih berbanding dengan gula perang. Gula putih ni dia lagi kata gula perang lebih baik sebabnya kalau kata ginilah, gula putih, satu sudu gula putih andaiannya satu sudu gula putih, katalah satu sudu kecil gula putih 20 kalori. Tapi satu sudu kecil gula perang tak sampai 20 kalori. Dia lagi less in kalori. Sebab tu dia lagi baik lah. Kalau kata ada yang concern nak tukar kepada gula perang, sebenarnya tak ada masalah. Lagi bagus sebenarnya. Tapi kalau kita berbalik kepada isu pesakit yang dah ada kanser, perlukah atau adakah gula putih ni menyebabkan lagi worsen keadaan kanser? Ada kajian mengatakan bahawa ya, betul. Pengambilan gula putih yang banyak dalam diet harian pesakit kanser mengganggu rawatan kanser itu sendiri. Jadi dia kata kalau kata kita ambil gula tinggi masa dalam rawatan, ia menjejaskan rawatan. Maknanya mungkin tak comel lah, tak comel result bagi orang yang ada masalah kanser. So dia digalakkan untuk kurangkan. Tapi ada juga yang tanya, perlukah dielakkan sepenuhnya gula putih semasa rawatan? Sebenarnya kalau hasil kajian mengatakan tidak menunjukkan signifikan penurunan kebaikan. Maksudnya kalau kita tak ambil langsung, maknanya rawatan kanser tu sangat baik. Bukan, tak semestinya. Masih lagi boleh diambil tapi dengan syarat tidak berlebihan, tidak banyak. Kalau kata banyak tu banyak mana? Jadi tak boleh kerap minum air manis sehari lah, macam tu je. Makanan Masalahnya sedap ke tak gula perang tu? Dia ada rasa less sweet sikit lah. Tapi still okay sebab memang ramai yang sekarang ni orang awam maknanya dia concern about kesihatan. Jadi bila melalui pembacaan, so rumah saya langsung tak ada gula putih, dia kata. Saya dah tukar kepada gula perang ataupun gula yang zero kalori. Ada dekat pasaran. Sekarang boleh dapat online macam tu. Tapi bagi kita sebagai pegawai makanan, kita bukan menggalakkan untuk elakkan. Kita menggalakkan secara natural. You boleh ambil tapi dengan syarat dia tak ambil banyak. Kita jangan ambil banyak. Setiap hari kena minum 4-5 kali air manis, tak say lah. Memang kalau okay, kita reduce frequency of sweetened beverage. Boleh ambil tapi ambil dalam keadaan berpada-pada lah. Sama sahaja makanan lain pun macam tu juga biasa kan. Yang nasihat yang kita berilah. Gitu. Jadi, macam dengan blok ngepek dah serai. Tapi balik pada pendalilan tadi, macam saya boleh jawabnya, bagus kalau nak tukar, tapi kalau tak nak tukar still boleh. Yang penting kurangkan, yang penting kurang lah. Betul. Dr. Zaim, izinkan saya bagi Sila. Untuk Sila. sendiri saya nak untuk kurangkan gula dalam diet kita. Dulu saya memang saya peminum kopi, tak boleh putuskan karya itu. Tapi dulu dari dua sudu saya mulai, you mesti faham yang lidah kita boleh dilatih. You can cheat your tongue. You boleh tipu lidah sendiri. So setiap hari saya kurangkan, ambil 2 sudu tapi taruh balik dalam bekas. Kalau dari 2 sudu, you tipu lidah hari-hari kurang sampai hari ini kalau saya minum air yang manis macam you cuba fikirkan macam minum air kosong yang manis, mana boleh. So dari 2 sudu saya sudah kurangkan jadi boleh kopi kosong. Bagus. So kita kena tipu lidah kita. Ya, satu pengalaman yang bagus. Miss, kita ada soalan lagi sebenarnya daripada tu saya kata daripada penonton kita 2-3 soalan lah saya rangkum sekali untuk Prof respon lah. Satu soalan daripada Puan Dalila juga. Dia tanya
adakah wanita sama umur yang belum mempunyai anak dan sudah mempunyai risiko yang sama untuk menghidap breast cancer? Itu satu, yang pertama. Soalan kedua soalan ketiga lah maksudnya daripada Cik Min Deraman, kalau kita dah buat pemeriksaan di klinik dan tidak ada tanda-tanda kanser payudara, adakah kita perlu lagi buat mammogram? Soalan seterusnya, umur berapakah? Dan ini daripada Joy Celine Lim. Umur berapa boleh berhenti buat mammogram? Dah tiap-tiap tahun pergi buat mammogram ni. Silakan Prof. Okey, 3 soalan terus macam bulat dah pada saya ni. Jadi soalan yang pertama adalah berkenaan dengan kanser, macam mana tadi sebut lupa dah. Umur Umur berapa berhenti? Sekali lagi saya boleh baca sekali lagi. Soalan pertama adalah adakah risiko antara mereka yang telah mempunyai anak kan? Anak. Ya, okey betul. Jadi bagi mereka yang berkahwin tetapi tidak mempunyai anak, kita panggil nulliparous risiko bagi mereka yang tidak pernah mengandung adalah tinggi untuk mendapat kanser payudara. Kenapa? Ini adalah disebabkan oleh faktor pendedahan kepada estrogen. Jadi kanser payudara ini berkaitan dengan pendedahan seorang wanita itu kepada estrogen dalam jangka masa yang tertentu. Bagi mereka yang mengandung, bila kita mengandung, paras estrogen dalam badan kita akan rendah. Jadi kita tidak akan terdedah secara kepada estrogen dalam kandungan estrogen tinggi dalam jangka masa yang lama. Itu adalah teori ataupun penerangan di sebaliknya lah. Jadi jawapan kepada soalan tadi itu adalah ya, bagi mereka yang tidak mengandung, walaupun berkahwin tetapi tidak mengandung, tidak pernah mempunyai anak, maka risiko kanser payudara adalah lebih tinggi. Okey, soalan seterusnya adalah berkenaan dengan saringan. Saringan kalau kata tak ada, tak ada tanda, tak ada rasa, tak ada nothing adakah perlu membuat saringan kanser payudara? Jadi saya rasa menjawab kepada apa yang saya sebut tadi, itu kita panggil saringan. Saringan ini adalah bagi mereka yang tidak mempunyai tanda-tanda langsung. Jadi bila kita nak mulakan saringan ini, bagi wanita yang risiko biasa, risiko rendah, dia boleh mulakan sekitar umur 40. Umur 40 boleh start mammogram. Kalau mereka yang rendah, kita tidak buat tiap-tiap tahun lah, kita buat selang setahun buat mammogram. Kalau mereka yang ada sejarah keluarga, maka kita akan sarankan untuk buat mammogram setiap tahun. Sampai umur berapa? Tu soalannya. Wah lah, tiap-tiap tahun kena kepit Betul, saya faham. Buat mammogram ni sedikit sakit lah kan, sebab bila kita tindih kan, kita buat X-ray dan sebagainya. Jadi kita sarankan sehingga umur 74 tahun sahaja. Lebih daripada umur tu 75 dan ke atas tidak perlu membuat saringan lah. Boleh berhenti setakat tu. Even sebenarnya kalau umur 60 ke atas tak perlu buat tiap-tiap tahun. Boleh buat selang setahun. Kecuali kalau mereka tu adalah tergolong daripada golongan yang mempunyai risiko kanser payudara yang sangat tinggi. Maksudnya mak kakak, ada beberapa lah ahli keluarga terdekat dalam keluarga tu mempunyai kanser payudara, jadi kita sarankan sehingga umur 74 tu buat lagi lah yearly mammogram. Selepas daripada itu tak perlu dah saringan mammogram. Sebab terjawab. Ada satu soalan daripada Fiza Rahim, dia kata potensi wanita yang tak berkahwin lagi untuk mendapat kanser payudara sebab di breast kanan anak saudara saya ada lam belum berkahwin umur 29 tahun. Maknanya sudah menjawab dengan jawapan Prof tadi bahawa lebih berisiko bagi perempuan yang belum melahirkan anak. Betul? Betul. Okey. Terima kasih kepada Prof yang sudi menjawab soalan kita. Rasa sekejap je dah 11-15 minit dah kita nak akhir dah program ni. Tapi nak tanya juga Miss Laura, nak join macam mana ni Pink Ribbon ni? Rasa berminat juga nak jadi sukarelawan, nak pakai Pink Ribbon ni, nak letak kat baju cantik je nampak. Macam mana?
Terima kasih Dr. Zain. Saya rasa macam mana nak join. Saya harap jangan nak tambahkan. Artinya kalau suka relawan semua itu adalah pejuang kanser payudara, saya harap tak ada member pun lah. Berarti semua Malaysia kita sihat. Tetapi apakan daya sudah sampai ke sini. Tak perlu. Cuma datang, cuma ceburi dalam aktiviti kita. Untuk berkongsi-kongsi cerita pengalaman seperti yang saya cakapkan dan luangkan masa kamu untuk menolong mereka yang lama, untuk mereka yang baru didiagnosa. So you selepas lama-lama you sudah mendapat pengalaman dari ceramah-ceramah umum yang dianjurkan seperti di Bestari ataupun di PRWF. Kamu bolehlah menolong mereka yang baru masuk, yang masih dalam ketakutan. Seperti yang dianjurkan oleh kita, bukan semuanya serius sangat ya. Kita ada camp macam situ di baik pakai itu rambut palsu yang merah jambu. Ada seronok juga, ada karaoke, ada belajar tai chi, exercise yang berlainan. Cuba yang saya minta semua masa untuk kamu beranikan sendiri untuk sharing ya bila-bila masa. Thank you Miss Nora atas kita ada beberapa minit lagi sebab nak tanya tentang lebih tentang Bestari, sebab ramai juga yang bertanya apa yang Bestari sediakan kepada kita ni, maknanya kepada orang awam dan sebagaimana bagaimana kita nak reach, nak pergi ke kena call Prof ke kena call Puan Mona ke, silakan siapa-siapa yang boleh respon daripada USF. Okay, mungkin saya respon lah berkenaan dengan soalan tersebut. Okay, Bestari ni sebenarnya ada, bukan persatuan Bestari adalah unit atau jabatan lah, unit lah, kita panggil unit kecil di bawah Hospital USM. Yang kita tubuhkan unit ini adalah untuk memudahcarakan kepada wanita Kelantan, especially bagi mereka yang mempunyai permasalahan berkenaan dengan kanser payudara atau permasalahan berkenaan dengan payudara. So maknanya any doubt, kadang-kadang kita tak tahu nak pergi mana, nak tanya siapa, dan jadi kita buka ruang, satu platform di mana mereka boleh datang dan tanya kita, dan kita ada klinik Bestari, klinik payudara 5 hari seminggu di mana pesakit boleh datang jika ada mempunyai permasalahan. Lokasinya doktor? Okey, kita di Hospital USM di bangunan trauma, take care trauma tingkat 2. Tingkat 2. Kita ada nombor, kalau tak silap tu kita ada nombor klinik. Jadi kalau nak datang tu boleh call dulu, takut sesat. Boleh call sebab takut kecemasan, marah ke orang kecemasan, apa yang cemasnya dia kata. Betul. Jadi itu salah satunya adalah servis yang kita tawarkan, iaitu klinik Bestari lah. Betul, walk in untuk mana-mana wanita yang mempunyai masalah berkaitan dengan payudara. Selain daripada itu, sebab kita adalah juga unit yang menjalankan penyelidikan, kita ada our another side is penyelidikan. Jadi kita akan kumpulkanlah anything research berkaitan dengan kanser payudara, dan seterusnya kedapatan atau finding daripada kanser ini kita akan salurkan maklumat tu melalui satu lagi aktiviti yang kita ada, iaitu bahagian education. Jadi ini aktiviti macam forum ni adalah satu aktiviti education kepada community, kepada wanita di luar sana. Dan kita nak maklumkan juga bahawa mulai daripada tahun inilah kita buat satu program di mana kita mencari mereka-mereka yang volunteer untuk jadi trainer. Trainer untuk menyebarkan maklumat berkenaan dengan kanser payudara. Sebab kan kalau kita nak cakap, kadang-kadang kan you nak dapat akses kepada doktor kan, doktor sibuk memanjang kan, nak kontak tak boleh, nak tanya payah kan. Jadi itulah kita rasa peer support, maknanya kalau perkataan ataupun kalau maklumat itu disampaikan daripada mulut umum kan, maksudnya public kan, dia macam lebih
lebih mudah difahami berbanding dengan kita di medical yang kadang-kadang guna banyak sangat jargon. Perkataan tu kan tak faham lah doktor cakap apa. Jadi kita buat satu program yang kita mulakan dengan LPPKN dan juga bakat QDM. Jadi mereka ni kita latih. Kita bagi maklumat jadi kita latih berkenaan dengan maklumat berkenaan dengan kanser payudara, kesedaran. Jadi mereka ni akan sampaikanlah kepada kawan-kawan jadi bahasa atau bahasa yang digunakan tu lebih santai. Jadi nanti kalau katakanlah kalau program ni berjaya, kita mungkin akan buka lah kepada sesiapa yang volunteer untuk jadi trainer kita. Itu dia. Satu peluang yang baik untuk anak-anak muda untuk sama-sama join untuk lebih ramai lagi memberi yang boleh dapat memberi penerangan secara dekat di hati rakyat, di hati masyarakat, insya-Allah. Jadi kita sebenarnya ada quiz kita ada quiz. Mungkin kita pesanan akhir tu selepas quiz supaya ni kalau nak quiz ni berdebar sangat, dengar pun tak dengar je pesanan last tu. Kita pergi kepada quiz dulu. Boleh ke kita nak jadi quiz? Okey, kita ada quiz kita ni berkenaan dengan kanser payudara, berkenaan apa yang kita bincangkan hari ini. Dan untuk menyertai quiz ni, tuan-puan ataupun semua penonton hanya perlu masuk ke dalam Google. Kita akan gunakan satu apps. Boleh kita cuba technical untuk buka apps yang untuk kita join Kahoot. Kalau tuan-tuan atau semua yang pernah menyertai. Kalau tak pernah menyertai pun tak apa. Kalau boleh tengok di bahagian screen, di bahagian Kahoot, tuan-tuan kena join www.kahoot.it dan boleh isikan nombor PIN 1741129. Saya bagi masa lah. Tak jumpa spek mata lah apa semua sekali, pergi ambil dulu untuk sama-sama isi dan join. Ada hadiah yang menarik menunggu anda. Yang hadiah ni sangat menarik. Apa yang menarik tu nanti kita bagilah. Jadi kita kalau bagi pemenang tu kita ada nombor yang perlu dihubungi. Pemenang teratas akan dapat apa? Nombor 1 ada yang berlainan, nombor 2 ada yang buka, nombor 3 ada yang berlainan. Bergantung kepada kepantasan dan ketepatan bagi masing-masing. Kalau bersedia, bagi tahu bersedia dalam live chat kita. Dah bersedia ke? Kalau tak bersedia, saya kata tunggu, tak apa, kita tunggu kejap. Ada bersedia ke semua yang bersama-sama kita pada pagi ni? Kita ada kuis kita ni. Nampaknya dah ada 2 pemain, baru ada 2. Siapa yang nak join boleh ajak adik-adik. Dah 3 dah join. Makin ramai, makin seronok kita main benda ni. Boleh jemput kawan-kawan kita. Siapa yang belum sudah ada 4 bersama kita. Boleh kalau berjemput. Yang serumah tu kalau boleh ada 3 orang main. Kalau boleh letakkan nama sebenar. Nama sebenar supaya kita nak kenal. Susah juga MM ni. Nak panggil Miss ke Mr ke tak kenal siapa tu. Letakkan nama sebenar supaya kita tu. Tapi kalau dah ternama tu tak apalah. Kita abaikan pas ni, boleh bagi tahu balik di ruangan komen Facebook. Ada yang belum ready, ada yang bersama kita. Nampaknya makin bertambah. Kita kira kalau kita dah ready baru kita akan mula. Kita serah kepada teknikal untuk bersedia dahulu. Ajak kawan-kawan untuk dapatkan hadiah yang istimewa. Selain daripada dapat maklumat, kita dapat hadiah juga. Ni satu yang benar menarik. Pada hari Sabtu, pagi Sabtu yang kita katakan sambil-sambil cuti, sambil-sambil dapat hadiah. Jarang nak dapat macam ni. So jadi ke pakat-pakat tengok ada lagi ke penyertaan kita. Kita minta lagi. Macam-macam nama Saya pun ada nama. Saya pun ada, Nini pun ada. Boleh tambah lagi. Silakan. Kita dah tengok ada beberapa pemenang. Kalau ramai makin seronok permainan ni. Kita tengok masih ramai yang join. www.kahoot.it, isi nombor PIN 1741129. Macam
meniaga pula saya ni kan, macam meniaga wow shop ke apa. Sila isi. Boleh jemput anak-anak ke adik-adik main teka-teka. Semua saya rasa semua dah ada telefon masing-masing, laptop masing-masing. Apa salahnya? Kalau tak tengok pun boleh juga buka, tak ada masalah. Kalau tak tengok pagi tadi, boleh juga buka kita punya Kahoot ni untuk sama-sama join untuk dapatkan hadiah. Kita nak tentukan siapa yang benar-benar faham penerangan daripada panelis-panelis kita tadi. Boleh ke kita sekarang? Siapa yang dah tak ready, ada yang belum ready ni? Ada yang belum ready sebenarnya. Mungkin tengah cuba kot nak masuk, tak pernah masuk ni. Kita tak apa, kita tunggu, kita bagi masa dalam seminit dua lagi untuk bagi tuan-tuan semua memasuki Kahoot ni, permainan ni. Menarik sebenarnya. Kalau boleh tu, saya bagi seminit lagi lah. 11.26 kita akan bermula insya-Allah. 11.26. Kalau Puan Ayumi Alim ni dah masuk ke belum ni? Saya sambil saya bagi tahulah sikit bahawa Kahoot ni cara permainan dia, kita akan keluarkan soalan dia macam multiple jawapan lah. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa. Jadi time tuan-puan jawab, dia akan keluar jawapan saja ataupun kotak saja, cuma saya akan bacakan soalan. Jadi dengan betul-betul saya baca sekali saja. Kalau tak tahu, tekan je lah apa-apa yang boleh. Jadi tekan je yang boleh supaya ada jawapan. Dah kita dah ada beberapa pemain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh tambah seorang lagi ke? Cukupkan 10, baru seronok sikit kita main hari ni. Ada tambah. Oh nampak ni dah 10 orang. Tunggu seminit lagi saya bagi. 1 minit lagi. Boleh? 1 minit lagi. Semua dah bersedia agaknya. Ayumi Alim ni dah masuk ke belum ni? Ke duk tengah stuck kat mana lagi? Jumpa spek mata tak jumpa ke apa ni? Okey. Nampaknya pukul 11.26 dah. Saya rasa teknikal pun dah tak sabar-sabar nak tekan butang start. Okey, 1, 2, 3, start. Okey, soalan pertama, kuis Pink Oktober perjuangan belum selesai. Dia ada 1, 2, 3. Soalan pertama, Pink Oktober, merah disambut hanya di Malaysia. Jawapan kedua, biru berkaitan kesedaran kanser cervix. Orange, bulat menggunakan simbol ribbon merah jambu. Jawapan keempat, disambut selama 3 hari. Okey, Pink Oktober, merah disambut hanya di Malaysia, biru berkaitan kesedaran kanser cervix. Soalan seterusnya nampaknya semua dah jawapan. Ada yang tak dapat sempat jawab ni, tak apa. Soalan seterusnya nombor 1 sekarang, Syahadah menjadi pemenang pertama. Okey, seterusnya kita bersedia, ready dah, dapat dah cara dia bermain. Kanser payudara. Soalan kedua, hanya berlaku pada wanita, merah, biru tidak boleh sembuh 100%. Orange, pembunuh nombor 1 wanita, hijau boleh berjangkit. Sekali lagi saya baca, kanser payudara, merah hanya berlaku pada wanita, biru tidak boleh sembuh 100%, orange pembunuh nombor 1 wanita, hijau boleh berjangkit. Saya rasa semua dah sempat tu. Dah nampak permainan, dah nampak cara dah. Tadi blur lagi. Sekarang dah nampak pemain. Ada yang dah betul, ada yang salah. Seterusnya, Syahadah masih nombor 1, memotong di hadapan. Okey. Next, kita pergi soalan ketiga. Rasa seronok dah. Berikut adalah sebab menyertai kumpulan sokongan kanser payudara, kecuali merah dapat lebih pengetahuan perubatan dan rawatan, biru melegakan perasaan risau dan kemurungan, dan orange belajar meningkatkan gaya hidup sihat, hijau peluang mengempen produk kesihatan
kepada ahli kumpulan. Ni semua senang saja. Kita menyertai ni sebab apa? Kecuali dapat lebih pengetahuan, melegakan perasaan, belajar meningkatkan gaya hidup sihat, peluang mengempen produk kesihatan kepada ahli kumpulan. Okey, kita dapat pemenang kita dah ada. Okey, next. Masih lagi. Dia Aina telah menduduki tempat kedua. Soalan ketiga. Keempat dah ke kita? Soalan keempat. Berikut adalah amalan gaya hidup sihat untuk mengelakkan kanser berulang kecuali merah senaman aktiviti fizikal yang kerap, biru lebihkan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan, oren menambah gula dalam makanan dan minuman, hijau mendapat tidur yang cukup setiap hari. Berikut adalah amalan gaya hidup sihat untuk mengelakkan kanser berulang kecuali satu senaman, yang kedua lebih sayuran, yang ketiga menambah gula, yang keempat mendapat tidur yang cukup setiap hari. Saya pula semput baca soalan ni. Okey, kita dah dapat menangnya. Okey, soalan seterusnya. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Ready? Berikut adalah gejala kanser payudara termasuk kecuali banyak kecuali ni, soalan memang kebab punya. Merah keluar darah dari puting, biru kutil pada kulit, oren kulit menebal seperti kulit oren, hijau ketulan. Berikut adalah gejala kanser payudara termasuk kecuali apa yang bukan? Merah keluar darah, kutil pada kulit biru, oren kulit menebal, hijau ada ketulan. Boleh tekan mana-mana yang suka. Okey. Next. Masih Syahadah masih lagi mendapat tempat pertama. Untuk kuis seterusnya. Nombor 6. Kanser payudara boleh merebak ke semua organ berikut kecuali juga semua organ boleh pergi. 1. Merah paru-paru, biru hati, oren putih perut, hijau tulang. 4 jawapan. Kanser payudara boleh merebak ke semua organ kecuali merah paru-paru, biru hati, oren putih empedu, hijau tulang. Mana anggota yang terlebih? Paru-paru merah, biru hati, oren putih empedu, hijau tulang. Rasanya semua dah sempat jawab ni. Dah pandai dah semua. Okey. Ready? Syahadah masih lagi mendahului. Sudah melintas. Dia Aina sudah mendapat tempat pertama. Tercabar rasanya Syahadah tu. Okey, seterusnya. Soalan yang ketujuh. Mamografi ialah pemeriksaan X-ray payudara. Merah salah, biru betul. Mamografi ialah pemeriksaan X-ray payudara. Merah ke biru? Biru betul. Okey. 2 orang saja sempat menjawab, terlalu laju agaknya. Okey, ni dah makin akhir ni makin laju. Syahadah kembali ke atas. Okey. Ya, soalan ke-10. Pemeriksaan saringan mamografi boleh dilakukan seawal umur merah 20 tahun, biru 50 tahun, oren 40 tahun. Merah 20 tahun, biru 50 tahun, oren 40 tahun. Pemeriksaan saringan mamografi boleh dilakukan seawal umur berapa tahun? Merah 20 tahun, biru 50, 40 untuk oren. Okey, semua dah dapat jawapan. Dah semput dah ni. Soalan ke-9. Soalan ke-9 kita seterusnya. Berikut adalah faktor yang boleh mengurangkan risiko kanser payudara kecuali merah mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, biru berhenti merokok, oren tidak menyusukan bayi, hijau mengekalkan berat badan ideal. Berikut adalah faktor boleh mengurangkan risiko kanser payudara kecuali merah mengamalkan pemakanan yang sihat, biru berhenti merokok, oren tidak menyusukan bayi, hijau mengekalkan berat badan ideal. Rasanya pening saya soalan ni, rasa ada pusing-pusing nak berfikir ni. Okey. Kita pergi ke soalan terakhir. Dia Aina melintas sekali lagi. Soalan terakhir kita pada hari ini. Grafik di sebelah adalah pinggan sihat Malaysia. Ada yang suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Yang separuh tu yang suku tu apa? Suku tu merah, telur rebus,
apa panggil, kita susah nak bagi tu. Kalau tuan-tuan dapat gambarkan di sini, P tu yang suku, Q tu yang suku, kemudian yang separuh tu R dia panggil. Untuk merah, P ialah telur rebus, Q adalah timun dan pisang, R yang separuh tu ialah bihun goreng. Untuk yang biru, biru P ialah mihun goreng. Yang suku mihun goreng, suku telur rebus, separuh timun dan pisang. Dan untuk oranye, suku timun pisang, suku mihun goreng, separuh telur rebus. Berbelit lidah. Sekali lagi saya ulang kalau sempat. Yang merah telur rebus suku, timun pisang suku, mihun goreng separuh. Okey. Dah jawapan. Okey. Ni soalan mengelirukan pada akhir-akhir. Dah habis dah. Kita tengok siapa pemenang untuk acara ini. Bukan kita yang kira ni. Mesin yang kira. Tak percaya tak tahulah. Okey. Yang tempat ketiga, Hadif Adha. Mendapat 5,067 markah. Kedua, Hai. Dan pertama 6,200. Dia Aina mendapat tempat pertama. Ketiga pemenang bolehlah menghubungi teknikal kita di talian kita akan sertakan pada chat kita. Sila sertakan nama, nombor IC, nama dan nombor telefon supaya kita dapat hubungi bagi semua pemenang, insya-Allah. Terima kasih kepada teknikal bahagian tu. Okey, baiklah. Kita dah terlebih masa sedikit mengambil masa teknikal kita. Okey, kembali kepada panel-panel untuk pesanan terakhir dan ketiga-tiga panel untuk bagi 30 saat setiap orang. Silakan. Dengan Prof dulu. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai kepada penghujung. Jadi saya tak ada nak bercakap panjang sebab saya dah sampaikan, Alhamdulillah kita dah sampaikan apa yang kita perlu sampaikan pada pagi ini. Cuma harapan saya agar wanita-wanita di sana jika ada masalah berkaitan dengan payudara, anda tahu di mana anda boleh dapatkan maklumat, sokongan, di mana boleh pergi dan sebagainya. Jadi jangan segan-segan, jangan teragak-agak untuk tampil awal jika ada mempunyai masalah dengan berkaitan kanser, berkaitan dengan payudara. Itu saja. Terima kasih. Miss Laura? Saya ada saranan untuk rakan-rakan Pink Sisters lah, saya yang pejuang-pejuang. Teruskan dengan minda yang sehat dan positif. Sebab dengan minda yang positif, kamu sudah setengah jalan ke kemenangan. Itu saja. Okey, terima kasih. Silakan Puan Mona. Okey, last pesanan adalah sama-samalah kita jaga amalkan gaya hidup sihat supaya dapat mengurangkan sebarang bentuk risiko penyakit termasuklah kanser payudara. Okey, terima kasih kepada semua panel. Terima kasih tak terhingga juga kepada semua penonton yang terus bersama kita sehingga habis program kali ini. Jangan lupa untuk sebar-sebarkan semua maklumat ni supaya lebih ramai dapat manfaat. Bagi yang hadir boleh isilah kita boleh isi link yang disertakan. Depan ni kita akan tayangkan QR code kita supaya dapat kita punya CJ dan sebagainya. Saya selaku moderator pada hari ini memohon maaf sepanjang program ini berlangsung atas kekasaran ada atas sebagainya. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.